Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan dan mengupaskan sedikit berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga lazimnya dikaitkan dengan masalah dalaman keluarga dan secara umumnya difahami sebagai corak penderaan dan tingkah laku pasangan yang boleh mendatangkan kecederaan fizikal, gangguan psikologi, emosi, paksaan secara seksual serta penindasan kewangan terhadap mangsa. World Health Organization mendefinisikan keganasan sebagai penggunaan paksaan fizikal atau kuasa dengan sengaja yang mengakibatkan kecederaan, masalah psikologi mahupun kematian. Okey, di dalam konteks Malaysia, keganasan rumah tangga ialah insiden di mana seseorang pasangan, bekas pasangan atau ahli keluarga cuba untuk mengawal dan mendominasikan seseorang individu melalui keganasan, ugutan keganasan ataupun cara kawalan lain seperti penindasan. Manakala takrifan lain pula ataupun definisi lain pula termasuklah melakukan perbuatan paksaan dan penindasan dari sudut fizikal, emosi, psikologi, sosial dan kewangan. Menurut Akta Keganasan Rumah Tangga 521 dalam kurungan 1994 mendefinisikan keganasan dari sudut penyebab kecederaan fizikal, ugutan, tindakan seksual serta menjadi punca kepada tekanan psikologikal ke atas mangsa yang merangkumi suami isteri, bekas suami isteri, kanak-kanak, orang dewasa yang tidak berkeupayaan dan termasuk juga ahli keluarga yang lain. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada faktor-faktor yang boleh mendorong kepada berlakunya kes-kes keganasan rumah tangga. Okey, sebenarnya terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan keganasan rumah tangga ini berlaku. Tetapi di sini saya menyenaraikan 5 faktor utama yang sering kali terjadi kes keganasan rumah tangga. Okey, faktor yang pertama adalah kemiskinan. Okey, apabila sebuah keluarga itu tidak memperoleh pendapatan yang cukup bagi menampung pembelanjaan keperluan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pengangkutan, ketua keluarga terutamanya akan merasa tertekan dan berhadapan masalah dalam rumah tangga. Jadi ini akan mendorong kepada keganasan rumah tangga. Faktor yang kedua adalah pengangguran. Okey, seperti mana yang kita tahu, dalam tempoh PKP ini ramai golongan yang tidak bernasib baik apabila diberhentikan kerja disebabkan ketidakstabilan ekonomi, dan ini menyebabkan mereka hilang punca pendapatan dan hanya berharap dengan tabung simpanan. Oleh itu faktor ini juga mendorong kepada keganasan. Faktor ketiga adalah pengaruh alkohol. Seseorang individu di bawah pengaruh alkohol boleh menyebabkan diri mereka itu bertukar menjadi seorang yang panas baran, dan ini boleh menyebabkan mereka memukul isteri mereka atau lebih teruk lagi membunuh isteri mereka. Hal ini kerana mereka tidak sedar apa yang mereka lakukan. Faktor yang keempat adalah bebanan hutang yang ditanggung. Seperti mana yang kita tahu, di pasca COVID-19 ini ramai orang kehilangan pekerjaan dan ini menyebabkan mereka kehilangan punca utama pendapatan mereka. Oleh hal demikian, mereka akan merasa tekanan yang dihadapi untuk menyara keluarga mereka. Hal ini boleh menyebabkan mereka melepaskan tekanan yang dihadapi oleh mereka itu kepada pasangan mereka. Seterusnya, faktor yang kelima adalah campur tangan orang yang ketiga. Okay, dalam erti kata yang lain, pasangan suami ataupun isteri mempunyai kekasih hati ataupun skandal lah di luar sana. Jadi hal ini boleh menyebabkan pergaduhan besar yang berlaku di antara pasangan dan boleh berakhir dengan penceraian. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan peranan ataupun tanggungjawab masyarakat dalam membanteras ataupun membendung keganasan rumah tangga ini, saya ingin menerangkan sedikit di dalam video ini kesan keganasan rumah tangga. Yang pertama adalah mangsa akan mengalami tekanan fizikal, mental dan spiritual. Jadi keganasan rumah tangga akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan mangsa sama ada secara fizikal ataupun mental. Kesan fizikal ni mudah dikesan berbanding dengan kesan mental. Hal ini kerana ia boleh dilihat dengan mata kasar seperti kesan lebam pada anggota badan, luka ataupun patah tulang yang boleh menyebabkan kecacatan kekal ataupun dengan lebih teruk lagi kematian lah. Manakala bagi kesan mental pula ni, ia boleh menyebabkan mangsa mengalami kemurungan yang dahsyat dan mereka juga cenderung untuk membunuh ataupun mencederakan diri mereka. Okay, seterusnya kesan yang kedua adalah kesan psikologi ataupun mental kepada mangsa. Okey, seperti mana yang kita tahu, kebanyakan mangsa keganasan rumah tangga ini adalah isteri ataupun wanita.
Jadi wanita ataupun isteri yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemurungan, cemas dan ketakutan dibanding dengan wanita yang tidak didera. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri ataupun membunuh diri. Jadi mangsa juga lebih dikaitkan dengan tabiat merokok, pengambilan alkohol berlebihan dan penyalahgunaan dadah. Seterusnya, bagi kesan yang ketiga, ia akan menimbulkan kesan negatif terhadap pertumbuhan ataupun perkembangan anak-anak. Kemungkinan anak-anak akan mengulangi apa yang dipelajari daripada ibu bapa mereka apabila meningkat dewasa. Jadi mereka juga berpotensi untuk menjadi pendera. Okey, seterusnya saya akan menerang dan mengupas dengan lebih mendalam lagi peranan dan tanggungjawab kita sebagai masyarakat untuk membanteras, membendung dan mengatasi keganasan rumah tangga ini. Jadi kita dapat kaitkan teori kemoralan sosial ini dengan tanggungjawab masyarakat dalam mengatasi keganasan rumah tangga. Hal ini kerana teori ini menunjukkan sesebuah nilai, iaitu mementingkan masyarakat dan bukannya individu. Oleh itu kita aplikasikan teori ini dalam membendung isu keganasan rumah tangga. Okey, jadi peranan yang pertama, kita selaku masyarakat perlulah menjadi mata-mata dan perlu melaporkan kepada pihak polis jika mendapati keganasan rumah tangga berlaku di dalam kawasan kejiranan rumah kita. Sebagai contoh, kalau jiran kita menjadi mangsa dera kepada suaminya, maka kita selaku jiran takkan nak duduk senyap. Maka kita perlulah melaporkan kepada pihak berkuasa untuk ataupun pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap suami jiran kita tersebut. Okey, peranan yang kedua, kita sebagai selaku masyarakat yang bertanggungjawab ini perlulah membuat satu filem ataupun video pendek berkaitan dengan keganasan rumah tangga bagi memberi kesedaran kepada mangsa keganasan rumah tangga. Kalau kita tengok ramai anak-anak muda sekarang yang pakar dalam membuat video. Jadi kita upah mereka untuk membuat satu video klip ataupun video pendek yang berkaitan dengan family ataupun keluarga yang berpecah belah. Maka di dalam filem tersebut ataupun video tersebut, kita letakkan elemen-elemen yang perlu mangsa lakukan jika terlibat dalam keganasan rumah tangga. Hal ini kita dapat memberikan kesedaran kepada mangsa untuk hindarkan diri mereka daripada menjadi mangsa dera lagi. Seterusnya, bagi peranan yang ketiga adalah kita selaku masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab perlulah memberikan sokongan kepada mangsa untuk berjumpa pakar kaunseling untuk mendapatkan khidmat kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga. Hal ini kerana mangsa akan menghadapi tekanan emosi serta mental, dan mangsa ni perlu seseorang untuk mendengar keluhan mangsa lah. Seterusnya, peranan yang keempat adalah kita perlu menasihati jiran kita untuk membuat permohonan perlindungan daripada Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO. Sebagai contoh, kalau jiran kita ni menjadi mangsa dera kepada suami dia, maka kita selaku jiran ni perlulah menasihati jiran kita tu supaya membuat permohonan lah kepada Pertubuhan Pertolongan Wanita untuk nak mendapatkan perlindungan daripada pertubuhan tersebut. Okey, seterusnya kita akan membuat perbandingan di antara masyarakat yang bertanggungjawab dengan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Okey, bagi masyarakat yang bertanggungjawab, kita dapat membentuk negara kita ini menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebab apa? Sebab kita dapat mengurangkan kes-kes keganasan rumah tangga di dalam negara kita ini. Jadi masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Manakala bagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab, negara kita ini tidak aman dan harmoni. Hal ini kerana sebab kes-kes keganasan rumah tangga ini makin meningkat dan makin berluasa di setiap hari lah. Maka ini akan membuatkan negara kita ini tidak aman dan sering kali mendengar berkaitan dengan kes-kes keganasan rumah tangga ini. Seterusnya, masyarakat apabila kita dalam diri kita ini mempunyai sikap bertanggungjawab, kita dapat membentuk masyarakat yang prihatin terhadap orang lain. Sebagai contoh, kalau jiran kita menjadi mangsa dera, kita mengambil tahu tentang jiran kita dan kita melaporkan kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan terhadap suami jiran kita. Manakala kalau kita tidak ada sikap tanggungjawab dalam diri kita ini, kita melahirkan masyarakat yang pentingkan diri sendiri, yang mana kita ni tidak mengambil tahu tentang hal orang lain. Lantak pilah
kepada jiran-jiran kita ke apa ke, kita tak ambil tahu, maka di situ kita seolah-olah pentingkan diri kita. Jadi bagaimana kalau kita sendiri menjadi mansadara? Kalau kita, masyarakat yang pentingkan diri sendiri, adakah dia ambil tahu tentang kita? Maka di situ kita melahirkan masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Okey, seterusnya adalah bagi apabila dalam masyarakat kita ini mempunyai sikap tanggungjawab, maka taraf hidup masyarakat kita semakin meningkat. Manakala masyarakat yang tidak bertanggungjawab, dia akan melahirkan taraf hidup masyarakat yang semakin menurun. Okey, akhir sekali saya akan membuat refleksi berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga ini. Okey, kesimpulannya bagi isu ini, kesedaran terhadap hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga dan keluarga yang berlandaskan dengan hukum agama adalah asas untuk menangani masalah keganasan rumah tangga ini. Jadi gabungan elemen-elemen seperti kesedaran tentang peranan setiap ahli masyarakat dalam hal ini, iltizam daripada pelbagai pihak berautoriti, dan ditambah pula dengan kewujudan undang-undang yang efektif akan menghasilkan strategi pencegahan yang lebih berkesan di masa hadapan. Terima kasih.